pendidikan yang dilaksanakan di negara kita Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu dalam aspek jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial berdasarkan kepatuhan kepada Tuhan. FPK ini juga adalah bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia, seterusnya dapat membangun sebuah negara yang maju. Mari kita saksikan apakah elemen-elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, saya akan menerangkan apa itu FPG ataupun falsafah pendidikan guru. FPG ini diwujudkan daripada FPK iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. FPG ini adalah suatu panduan untuk merealisasikan FPK. FPG ini juga menyatakan guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik serta memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik dan juga berdisiplin. Dan FPG ini sangat relevan kerana dapat membentuk pemikiran guru dan amalan guru di Malaysia pada tahap yang tertinggi. Jadi, ayo kita lihat elemen-elemen yang terkandung dalam FPG. Jadi, untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, saya akan menyumbul salah seorang rakan pembelajaran saya untuk menceritakan tentang pengalaman beliau dalam bidang FPK. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan. Berkenaan pengalaman saya berkaitan FPK, saya pernah menyertai program literasi bahasa di sebuah sekolah kebangsaan Ngabang Teliput. Di sana saya menganalisis masalah kanak-kanak yang berumur 4, 5 dan juga 6 tahun. Baiklah, masalah yang saya analisis adalah kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Di sekolah tersebut, murid-murid ini dia mengalami masalah dalam kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Jadi, mereka akan berusaha secara berterusan untuk mencapai objektif dalam menguasai kedua-dua kemahiran tersebut. Dan apabila mereka dapat mencapai objektif tersebut, mereka dapat mengembangkan potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh dari aspek jeris iaitu jasmani, emosi, sosial, intelek dan juga rohani yang terkandung dalam FPK. Itu saja perkongsian daripada saya mengenai pengalaman saya berkenaan FPK. Terima kasih saudari atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya, saya akan menemui rakan saya berkenaan pengalaman beliau tentang FPG. Okey, jadi dalam bidang FPG ni, saya telah menyertai satu pertandingan pidato bawah program Persadaran Rasa Merdeka. Jadi program ni jadi pada pertandingan ni saya telah berjaya merangkul tempat ketiga. Jadi untuk saya kaitkan dengan FPG, dalam skrip pidato saya ni saya telah menyelitkan elemen-elemen tentang kenegaraan dan kemerdekaan, yang mana dalam elemen FPG juga telah menekankan tentang guru yang menjunjung warisan negara. Jadinya elemen yang seterusnya yang boleh saya kaitkan dengan pengalaman saya ni ialah melalui pertandingan ni saya berjaya mencungkil bakat saya sendiri dan saya boleh menyerapkan bakat saya dan mengajarkan semula kepada anak murid saya nanti sebagai guru bahasa Melayu, kerana antara salah satu elemen FPG juga adalah untuk perkembangan individu, yang mana saya sebagai guru bahasa Melayu mungkin dapat menyerapkan bakat-bakat ini sebagai kemahiran dalam diri murid-murid untuk mengembangkan lagi potensi dalam diri mereka. Jadi itu sahaja pengalaman yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Terima kasih atas perkongsian yang diberikan. Okay, jadi sekarang kami akan menganalisis pula sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia serta perkaitannya dengan FPK dan FPG. Jadi, mari kita saksikan. Jadi bagi menganalisis sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia, saya akan mulakan dengan zaman pendidikan sebelum merdeka ataupun pra-merdeka. Saya akan mengambil dua contoh, iaitu yang pertama laporan BAN 1950. Laporan BAN 1950 ni diadakan bertujuan untuk
memberi peluang pendidikan kepada orang Melayu serta meningkatkan lagi kualiti guru. Berkaitan antara laporan BAS dengan FPK ialah laporan BAS dia menekankan kepada untuk melahirkan murid yang berilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dalam laporan BAS ini telah mengemukakan cadangan untuk memberikan pendidikan secara percuma kepada kanak-kanak yang berusia 6 hingga 12 tahun, yang mana ini telah membuktikan bahawa laporan BAS sangat menekankan pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, berkaitan antara laporan BAS dengan FPG. Laporan BAS dia sangat menekankan kepada kualiti guru. Sebagai contoh, laporan ini telah mengemukakan cadangan untuk memberi latihan perguruan kepada guru-guru supaya guru-guru dapat membentuk murid yang berilmu pengetahuan serta berkemahiran. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung dengan laporan yang kedua, iaitu laporan Fenwu. Laporan Fenwu ni diwujudkan disebabkan ketidakpuasan hati masyarakat Cina dengan isu ataupun cadangan yang diusulkan dalam laporan BAS 1950. Jadi, perkaitan antara laporan Fenwu dengan FPK ni, laporan Fenwu dia menekankan kepada masyarakat yang seimbang dan harmonis. Oleh itu, dalam laporan Fenwu ni dia nak mewujudkan sekolah yang adil kepada masyarakat Cina, masyarakat Melayu dan masyarakat India. Jadi perkaitan antara laporan Fenwu dan juga FPG pula adalah untuk melahirkan guru yang bersikap demokratik, yang mana guru ni dia kena bersikap adil kepada setiap murid tanpa mengira kaum ataupun bangsa, supaya setiap murid tu dia tak berasa tersisih ataupun dipinggirkan. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung dengan sejarah pendidikan selepas merdeka. Antara sejarah pendidikan selepas merdeka adalah Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pendidikan 1961. Baiklah, berkaitan Laporan Rahman Talib 1960 dengan FPK dan FPG, yang pertama adalah selari dengan elemen FPK yang menekankan perkembangan insan yang seimbang dan harmoni dalam aspek rohani berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, Laporan Rahman Talib ini telah mencadangkan pendidikan moral dan agama Islam sebagai mata pelajaran yang wajib bagi memenuhi keperluan rohani sebagai teras. Dan yang kedua, perkaitan antara FPG dengan Laporan Rahman Talib ini adalah dapat dilihat dengan jelas melalui cadangan pelaksanaan melalui peralihan bagi murid Cina dan India yang tidak dapat menguasai bahasa dengan baik. Oleh itu, guru perlu mempelbagaikan inisiatif dalam memastikan perkembangan seseorang individu itu terjamin. Seterusnya, perkaitan antara pendidikan 1961 dengan FPK dan FPG. Yang pertama, Akta Pendidikan pada tahun 1961 ni dia selaras dengan elemen FPK yang ingin melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Hal ini kerana Akta Pendidikan 1961 ni amat menekankan pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur disiplin yang diingini. Perkara ini selaras dengan matlamat FPK untuk melahirkan rakyat yang berakhlak mulia, berdisiplin dan hidup hormat menghormati antara satu sama lain. Dan yang kedua, perkaitan antara Akta Pendidikan 1961 dengan FPG adalah guru yang berpekerti mulia, dia mampu untuk membentuk serta melahirkan murid yang berakhlak mulia dan mampu memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran kepada masyarakat, keluarga dan juga negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sejarah pendidikan pada masa kini. Pertama adalah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ataupun disebut sebagai PIPP yang dilaksanakan bermula 2006 hingga 2010 dan dilaksanakan oleh Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Oleh itu, hubung kait antara PIPP dengan FPK ialah untuk membangunkan modal insan yang berfokus kepada ilmu pengetahuan serta kepakaran dan kemahiran yang tinggi selaras dengan teras PIPP, iaitu meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama. Selain itu, aspek-aspek PIPP juga mempunyai kaitan dengan FPK, iaitu rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan melalui latihan yang disediakan agar dapat meningkatkan produktiviti, kemahiran dan inovatif ke arah pembangunan negara. Dan yang kedua, perkaitan antara PIPP dengan FPG ialah guru perlulah berpandangan progresif dan saintifik bagi merealisasikan matlamat PIPP untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti. Misalnya,
guru mempertingkatkan pengetahuan dan kemahirannya selaras dengan perkembangan pendidikan secara global dari masa ke semasa. Sejarah pendidikan yang seterusnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Berkaitan antara PPPM dengan FPK dan FPG ialah 6 aspirasi murid yang terkandung dalam PPPM ni adalah sangat berkait rapat dengan FPK kerana ia mengandungi keseluruhan elemen yang terkandung dalam FPK. Sebagai contoh, elemen dari segi pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dewi bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Seterusnya, salah satu anjakan dalam PPPM ni adalah untuk meningkatkan ketelusan accountability awam, dan perkara ini secara tidak langsung dapat membantu guru sentiasa bersedia dalam menjunjung aspirasi negara. Baiklah, kesimpulannya, kita hendaklah mengaplikasikan elemen-elemen yang terkandung dalam FPK dan juga FPG dalam sistem pendidikan di Malaysia agar dapat melahirkan guru dan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai bidang. Sekian, terima kasih.